Dan seterusnya saya akan membawa satu isu yang hangat diperbincangkan. Ini dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, paragraf 211 mengenai KWSP. Walaupun sebelum ni ramai kata kita minta keluarkan KWSP, masing-masing ada pandangan, ada yang kata patut, ada yang kata kita kena simpan untuk hari tua. Bagi saya, yang penting ialah kena berdasarkan kepada data yang tepat. Saya memahami hasrat murni kerajaan dalam membantu rakyat, termasuk golongan yang memerlukan seperti pencarum KWSP yang punya simpanan KWSP yang rendah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit di mana 500 ditambah kepada 2 juta pencarum berumur lingkungan 40 hingga 54 tahun yang memiliki simpanan kurang daripada RM10,000 ke bawah dalam akaun satu. Tapi saya tengok balik. Ini adalah laporan kewangan berakhir 31 Disember 2021, iaitu this is the most latest available report by EPF. Saya lihat sesuatu perkara data yang diberi itu kelihatan amat menakjubkan. Merujuk kepada laporan tahunan KWSP 2021 menjelang 31 Disember 2021, KWSP mempunyai kira-kira 1,935,453 ahli berumur antara 41 hingga 55 tahun. Kohort-kohort umur 41 hingga 55 tahun ini ikut laporan ditulis. Purata simpanan sebanyak RM197,590 dan 53.4% bersamaan dengan RM382.4 bilion daripada semua simpanan ahli aktif purata, simpanan ahli aktif dan ahli tidak aktif pada umur 54 tahun ialah masing-masing 246,000 dan 50,000. 54,000. Apa yang saya nak paparkan di sini ialah KWSP telah menyatakan bahawa menjelang suku keempat 2022, KWSP mempunyai kira-kira 53.4% ahli aktif, 46.6% ahli tidak aktif dengan jumlah ahli 15.7 juta. Maka kohort pencarum umur 41 hingga 55 tahun ini mempunyai simpanan KWSP yang paling tinggi dengan merangkumi 53.4% daripada jumlah simpanan KWSP oleh kesemua ahli. Purata simpanan KWSP bagi kumpulan 41 hingga 55 tahun, iaitu ahli aktif, telah mencecah hampir 200,000 ataupun 53.4% daripada jumlah simpanan ahli aktif seluruh KWSP. Maka tidak mungkin ahli pencarum dalam kategori ini hanya mempunyai simpanan KWSP di bawah paras RM10,000, iaitu seramai 2 juta orang sebagaimana yang dibentangkan dalam bajet 2023. Maksudnya apa? Laporan yang dikeluarkan oleh EPF, puratanya untuk ahli aktif 246,000. Yang tidak aktif pun 54,000. Mana nak cari mereka yang hanya simpanan tak sampai 10,000? Kalau ada pun, saya tak nafikan. Tak mungkin keseluruhan kohort yang hanya 1.96 juta, semua ni kurang daripada RM10,000. Maksudnya apa? Dalam konteks ini, kita sediakan 1 bilion, tak ada orang akan dapat. Kalau ada pun yang sikit-sikit. Saya nak bertanya, kita nak jaga ahli aktif atau ahli tidak aktif? Saya beri contoh. Seorang yang bekerja, kalau apa konsepnya? 40 umur dia sampai 54. Bermakna seseorang tu telah bekerja purata 20 tahun. Kalau purata 20 tahun, untuk 20 tahun ini, dia mengambil gaji bulanan RM1,000. Mengikut akta KWSP, seseorang tu kena mencarum 24%, di mana 11% daripada pekerja mengajukan 23%. RM240 kali 12, RM3,000 setahun. RM3,000 setahun. Kalau dah bekerja 20 tahun, sudah menjangkau RM60,000. Ini bermaksud, kita kalau bahagikan pada dua akaun, akaun number 1, number 2, 42,000 and 18,000.
Takkanlah Aisina, Aicitra, Aisuria dengan pengeluaran khas ni boleh keluar 42,000. Impossible. Kalau ya pun, takkan keseluruhan kohort 1.96 juta itu keluarkan semua. Jadi maksud saya, apa yang sediakan 1 bilion ringgit itu, ia tak boleh dibagi pada siapa. Kalau ada pun sedikit. Kedua, persoalannya, kalau kita bagi ahli aktif, betul lah. Dia kerja 20 tahun, dia masih lagi menerima gaji. Kita patut bantu kalau dia miskin. Apa sebabnya kita nak bantu ahli yang tak aktif? Macam yang berhormat, mungkin dia bekerja pada usia 18 sampai 23 tahun, dia punya KWSP tak sampai RM9,000. Kalau bila dah umur 40, dia jadi ahli tak aktif, dia tak mencarum lagi. Takkanlah kumpulan ini kita nak bantu. Inilah yang dikatakan golongan yang bersasar. Jadi persoalan saya kepada Yang Berhormat, saya tahu ini mungkin Yang Amat Berhormat ambil data daripada KWSP. Saya tak pernah meragui data KWSP dengan Bank Negara Malaysia. Sebab tu saya tengok bulat-bulat. Tapi saya tak tahu, saya dah 3 hari pening kepala nak tengok macam mana saya nak yakinkan orang yang RM500 itu dapat diberi kepada 2 juta pencarum, sedangkan data ini kata 1.96 keseluruhan kohort berumur 40 hingga 54. Ini pertanyaannya. Jadi saya rasa kena semak dengan EPF. Betul kalau laporan mereka buat ni betul? Ataupun dibekalkan kepada Perdana Menteri berdasarkan apa yang mereka rasa betul? Dan saya tengok, kalau kes saya kata tadi, RM1,000 cukup. RM1,000 kalau kerja 20 tahun, orang tu tak ada RM10,000, bermaksud negara ini bukan middle income trap. Ini low, very super low income trap. Dan tak akan menotakkan masalah kemiskinan tegar. Kerana mereka yang bekerja 20 tahun pun tak ada RM10,000 dalamnya. Selepas mereka bersara, mereka dapat berapa ringgit? 1 tahun baru dapat RM500. 1 hari berapa? Bermaksud mereka tidak ada simpanan. Ini kerana RM10,000 ni, kalau untuk simpanan tua 20 tahun, 1 tahun baru RM500. 1 tahun 365 hari, 1 hari cuma ada RM1.30. Ini jadi satu isu besar. Sebab tu saya kata, minta Yang Amat Berhormat arahkan KWSP. Terangkan kenapa data ini bercelaru. Saya tidak faham macam mana saya nak yakinkan orang kata 1 bilion itu boleh dibelanjakan. Jadi ini sebagai satu contoh yang saya rasa kita perlukan penerangan daripada pihak yang berwajib. Poin yang dipertua, satu perkara lagi saya kata, mereka yang tak aktif. Macam saya mungkin saya bekerja 3-4 tahun, ramai lagi yang pada usia dia bujang, dia bekerja. Tetapi selepas itu dia menjadi tauqeh, mempunyai perniagaan sendiri, ada enterprise. Orang ni tak akan jadi pencarung aktif. Jangan kita salah target bagi golongan ni tak ada RM10,000. Kerana itu silap targetnya. Sebab tu saya kata ada yang kerja dekat Singapura, ada yang berhijrah ke tempat negara lain, tetapi akaun dia masih ada, dianggap sebagai ahli tidak aktif. Sebab tu saya kata bila bersasar tu mesti ada pendekatan. The devil is in the detail. Sebab tu saya kata 1 bilion bagaimana dia dapat belanjakan kepada keseluruhan kohort ini. Itu sangat penting. Balik pada satu lagi isu ialah hitam sikit. Ya. Saya dengar dengan penuh teliti cerita yang dijelaskan oleh Hitam sebentar tadi, khususnya saya rasa Hitam menjurus pada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri sebelum ini tentang apakah kesan pengambilan sebelum ini kepada baki KWSP. Yang sebab itulah antara perkara yang disentuh oleh Hitam ni berkaitan dengan data-data dan maklumat yang diberikan. Bolehkah Hitam bersetuju sekiranya satu penjelasan diberikan tentang kiraan ini supaya tidak ada yang keliru? Sebab di luar sana betulkah baki tinggal RM5,000, betulkah baki tinggal RM10,000 dan sebagainya. Tunjukkan apakah kiraannya untuk tujuan penjelasan jadi semua orang faham apakah kesan daripada pengambilan sebelum ini kepada baki KWSP rakyat Malaysia yang terlibat khususnya. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Saya rasa begitulah, sangat elok sebab kita perlukan penjelasan. Kerana ini bukan wang kerajaan, wang yang disimpan oleh ahli. Apabila kita sebut dalam konteks ni, yang ahli aktif purata dia hampir 246,000, yang tak aktif pun 54,000, siapa yang jadi golongan yang tak kurang, tak lebih daripada 10,000 ni?
Dan siapa yang akan menerima manfaat? Macam mana boleh kita belanjakan 1 bilion? Itu soalan yang kita luluskan di sini kata 1 bilion. Siapa yang dapat? Ataupun perlu kita ubah strategi. Kalau usia 20-25 mungkin ada yang tak sampai 10,000. Ya. Tapi kalau mereka yang bekerja aktif sampai 40 tahun tak akan